اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab Kifayatul Awam yang dikarang oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barakah musannif, barakah kitab dia, dan barakah hasyiah Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan juga dengan barakah para jemaah, barakah para penonton sekalian, dan juga barakah mereka yang berusaha menyebarkan ilmu agama kita pada petang ni, yang mana tulis share, tulis kongsi di dalam WhatsApp, tulis share kepada kawan-kawan, keluarga. Alhamdulillah, dengan barakah mereka itu juga, dan barakah para ustaz kita yang usaha menyokong dan menghidupkan majlis ilmu, setengah daripadanya Ustaz Azul, Ustaz Hafiz, Ustaz Mubin, Ustaz Adli, Ustaz Hing, Ustaz Hadi, Ustaz Soleh, dan juga dengan barakah para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, dan dengan barakah sekalian umat Nabi SAW, barakah mereka yang bertaubat, tak putus asa kepada jalan Allah, barakah ibu bapa masing-masing, dan barakah para alim ulama, para abaid, dan yang paling utama sekali dengan jasa barakah Nabi SAW, dengan jasa barakah semua yang telah disebutkan tadi. Harap-harap dengan barakah mereka semua Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita satu orang manusia yang sentiasalah kita ni diampuni dosanya dunia akhirat, dan sentiasalah kita diredai, disayangi, dan mudah-mudahan sentiasa selamat kita dunia akhirat. Dan harap-harap kita, sekeluarga kita, khususnya yang hadir majlis pengajian pada petang ni, minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita umat yang dapat berhimpun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk kepada kitab muka surat berapa? 12. Muka surat 12. Kitab muka surat 12, baris ke I'lam situ dah. Sebaris tu aku tepi ni. Katanya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. I'lam annahu yajibu. Muka surat 12 tu di tepi dia, baca di tepi. I'lam ni syirat amal, ketahui olehmu. Ini hendak ketahuilah engkau, ya ayyuhat talib, wahai para pelajar sekalian. Kena tahulah, wahai para pelajar sekalian. Ini hendak tahulah engkau, ayyuhat talib, bahawasanya itu dhamir sya'an. Jadi wajiblah atas tiap-tiap orang Islam. Annahu tu dhamir sya'an, kalau mu'annah dia panggil dhamirul hissah. Yajibu mentafsirkan dhamir tu, seolah-olah tapak rajak bagi dhamir tu. Ketahui olehmu, i'lam, ketahui olehmu. Mu tu siapa mu ni? Dia tak rayak. Kaedah kita wal aslu fil mukhatabi ta'imu wattaqu lisyumul. Maknanya
Tak tahu siapa dia, ketahui olehmu i'lam Syekh Ammar. Dengan mana suruh sini mana wajib. Ketahuilah olehmu. Buatmu kena tahu. Mu tu siapa dia? Tak tahu siapa. Kaedah kata wal aslu fil mukhatabi ta'imu wa taqul syunu. Contoh i'lam ya Zaid. Ketahui olehmu wahai Zaid. Hei Zaid, mu kena tahu. Kena tahu olehmu hei Zaid. Tu asal khitab tu tuju kepada sesuatu yang muayyan, yang tertentu. Tapi sini dia tak tuju pada siapa-siapa. Maka bila ketahui olehmu, mu ni tak tahu siapa, tufidus syumul, memberi faedah umum. Memberi faedah termasuk semua orang-orang manusia, khususnya orang mukallaf yang cukup syarat ni. Itu dia. Dalil ada ayat tu dalil qaulu ilm al-mukhatabu bihi kullu man yata'atta minhu al-ilm. Iaitu tiap-tiap orang yang yang mungkin nak dapat ketahui, yang mungkin nak dapat ilmu. Mimman yattali'u ala hadhihi risalati. Tiap-tiap orang yang mungkin nak dapat ilmu daripada mereka yang melihat ia akan ini kitab. Tu dalil ada ayat qaulu ilm. Wa in kana aslul kitab an takuna lil muayyan. Kalau kira asal kitab tu dia tuju kepada satu orang yang tertentu. Tapi sini dia tak tuju pada siapa-siapa, tufidu syumul, memberi faedah umum. Mana ketahui olehmu wahai semua manusia. Khususnya mereka yang nak tahu tu. Annahu, kena tahu apa? Annahu bahawasanya. Jadi bahawasanya situ ada qaulu an yajibu ilah ad-dhamiru lil hal wa sya'n. Dhamir hal atau dhamir sya'an, dua nama. Itu dia. Itu dhamir hal wal sya'n. Yakni kaedah bahawasanya mentafsirkan barang yang selepas daripadanya tu. Qauluhu yajibu tu. Seperti kita kata kul huwallahu ahad. Kul, kata olehmu ya Muhammad, huwa, ia. Siapa dia itu? Ia itu dipanggil dhamirul sya'an atau dhamirul hal. Allah di hadapan hu tu mentafsirkan dia. Jadi huwa tu tak pergi ke belakang tapi pergi ke depan. Tafsir kul huwa. Siapa dia huwa? Allahu ahad. Seolah Allah tu mentafsirkan huwa. Huwa bermula ia. Siapa ia? Yakni Allahu ahad. Allah Ta'ala tu satu. Itulah ia, itulah huwa. Itu soal. Itu dia. Dia ada dalil tu dia. Ad-dhamirul hal wa sya'n wal qa'idah annahu yufassiruhu ma ba'dahu fa qawluhu yajibu ila tafsir lahu kama fi qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad. Ada dalil. Habis. Tengok di syarah semula, tadi kita cuek-cuek masuk sikit. Yang ni kembali pada syarah. I'lam, ketahui olehmu wahai tiap-tiap manusia yang kehendak nak tahu, annahu bahawasanya, apanya? Tak raja. Yajibu wajib. Bahawasanya wajib. Jadi wajiblah atas tiap-tiap muslim. Ala kulli muslimin. Tengok di syarah tepi muka surat 13. Wajib ala kulli muslimin. Jadi wajib di atas tiap-tiap muslim. Bila sebut muslim, kena kait muslim yang mukallaf. Dia panggil min itlaqil am wa iradatil khas. Bila sebut muslim masuk belaka. Orang yang beranak kecil pun panggil muslim juga. Budak kecil yang tak cukup umur, yang tak memayih, panggil muslim juga sebab mak pak dia Islam. Tu dia. Tapi muslim mana? Muslim yang mukallaf. Muslim yang cukup syarat mukallaf. Yang kena hukum taklif di atasnya. Dipanggil wajib sini wajib aini. Yajibu ala. Wajib di atas tiap-tiap muslim sebagai wajib yang aini, wajib atas tiap-tiap afrad. Tak boleh wakil. Tak boleh nak wakil kepada kawan lah, wakil kepada adik-beradik, tak boleh. Tiap-tiap satu orang mesti kena belajar. Bukan wajib kifayah, bukan fardu kifayah. Wajib aini atau dia panggil fardu ain. Fardu tu wajib. Jadi wajib aini, wajib atas tiap-tiap seorang Islam. Penting sangat ni. Siapa yang kata wajib atas tiap-tiap orang Islam, nak royak wajib sangat. Pas muslim sini mana apa muslim sini? Muslim sini dengan mana mukallaf. Orang Islam yang mukallaf.
Kerana hukum taklif ia bersangkut paut dengan orang mukallaf. Kanak-kanak orang gila tak sangkut paut dengan mukallaf. Yajibu hak sebelum tu dipanggil wajib syarak, bukan wajib akal, bukan wajib adat. Dia wajib ia ada 3 ni. Wajib akal, wajib adat, wajib syarak. Wajib akal apa gapo wajib akal? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, tu wajib akal. Apa wajib akal? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang akal tak terima nak kata tak ada, mesti kena ada. Kalau tak ada akal tak nampak. Seperti kudrat Tuhan, mesti ada sifat kudrat. Kalau sifat kudrat tak ada, akal tak terima. Kerana kalau kudrat tak ada, kok kita alam-alam ni mari daripada mana? Yang kedua wajib adat. Wajib adat ni perkara hak ghalib mesti berlaku. Bukan hak akal hukum mesti, hak ghalib, hak kebiasaan, hak adat hukum mesti. Makan nasi mesti kenyang. Tu makan nasi kenyang tu wajib adat. Bukan makan nasi kenyang tu wajib akal. Kerana terkadang ada orang makan nasi tak kenyang. 10 pinggan tak kenyang ada juga. Kalau tak makan, lapar. Tak makan, lapar. Tu bukan mesti juga. Golek-golek, tak makan, lapar, kebiasaan. Tetapi ada di sana orang tak makan, tak lapar juga. Ada. Mana mau tak makan? Aku 2 hari tak makan. Apa? Tak apa, aku tak serah lapar. Tengah kawan kita, saat ni baru makan. Lapar pula. Tu ada jaga-jaga nak berlaku. Hukum adat sah menyalahi. Hukum adat ni hukum yang berlaku di atas jalan ghalib. Setengah-setengah pensyarah dia panggil hukum eksperimen. Eksperimen ni yang dikaji. Semakin banyak makan, semakin lapar. Waktu bit hipotesis tu. Semakin banyak makan, semakin banyak lapar. Maka semakin banyak lapar, wajib semakin... Astagfirullah, silap. Semakin banyak makan, semakin banyak kenyang. Semakin banyak makan, semakin banyak kenyang. Mana semakin banyak makan, wajib kenyang. Wajib apa tu? Tu wajib adat. Kerana sah banyak makan tak kenyang. Dan sah tak makan kenyang. Boleh jadi makan banyak tidak kenyang. Boleh jadi Tuhan buat. Boleh jadi makannya tidak makan tetapi kenyang boleh. Kerana kenyang tu bukan sebab makan, hakikat kenyang dengan sebab Allah. Golek-golek kebiasaan Tuhan buat kenyang pada kelakuan makan tu ghaliban. Boleh Tuhan nak buat satu orang kenyang yang tidak makan. Apa panggil harus dengan tilik semua berlaku itu tilik datang daripada perbuatan Allah. Allah Ta'ala buat dengan sebab. Kalau tak ada sebab, harus berlaku sesuatu dengan tak ada sebab. Harus berlaku panas dengan tak ada api. Harus berlaku kenyang dengan tak ada nasi. Tilik perbuatan Allah Ta'ala. Kerana sebab hakiki, Allah. Kalau tak ada Allah, tiba-tiba ada kenyang. Ini baru mustahil akal. Kenyang ada, Allah tak ada, mustahil akal. Kalau kenyang ada, nasi tak ada. Ini mustahil ada, bukan mustahil akal. Kenyang ada, nasi tak ada. Itu mustahil ada. Bila ada kenyang, wajib ada nasi. Itu wajib ada. Itu adalah kebiasaan. Satu lagi wajib syarak. Apa wajib syarak? Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang dijanji pahala bila buatnya dan dijanji azab bila tak buat. Seperti tak semaya. Dijanji azab. Bila semaya dijanji pahala, bila tak semaya dijanji azab. Semaya dipanggil wajib syarak. Jadi sini nak ayat wajib ni wajib syarak. Tu dia ni. Hai kedak 3 kena ingat. Atau cepat sikit baba sebut cepat sikit. Nanti kalau nak dobek tak sempat tu je boleh undur ke belakang. Mana boleh tekan stop. Tulis pula tekan stop pula. Boleh buat lagu tu. Jadi sini nak ayat wajib syarak. Jadi wajib atas tiap-tiap muslimin, tiap-tiap mukallaf. Wajib sini wajib syarak. Bila wajib syarak kalau tak belajar fayu'aqabu ala tarkih, dia janji azab, berdosa. Bila musannif kata wajib kita tak buat, mana berdosa. Gapo hak wajib kita buat yang syarah kita suruh? Wajib kita an ya'rifa khamsina aqidatan. Wajib buat kita mukallaf ni di atas orang muslim yang mukallaf wajib kena tahu 50 akidah. Buat kita kena tahu 50 akidah. Kalau tak tahu dosa. Mana 50 akidah? Sifat 20 dengan sifat rasul. Sifat 20 wajib wujud qidam baqa' mukhalafah siapa kaunuhu mutakalliman 20. Lepas kena tahu juga lawan bagi sifat 20 dipanggil 20 mustahil.
Bila Tuhan wajib bersifat dengan sifat 20, wajib kita i'tikad Tuhan tidak bersifat dengan lawanan sifat 20. Wajib kita i'tikad Tuhan bersifat dengan sifat 20. Dan wajib kita i'tikad Tuhan tidak bersifat dengan lawanan sifat 20. Dan wajib kita i'tikad Tuhan itu bersifat dengan sifat harus. Mana harus? Harus buat makhluk dan harus tak buat makhluk. Apa panggil? Wajib kita i'tikad Tuhan bersifat dengan sifat harus buat mungkin dan harus tak buat mungkin. Tuhan nak buat kita gemuk, Tuhan nak buat kita kurus, Tuhan nak buat kita ada, Tuhan nak buat kita tak ada, Tuhan nak buat kita hidup, Tuhan nak buat kita mati, Tuhan nak buat kita kaya, Tuhan nak buat kita miskin. Itu harus saja. Kita semayang banyak, Tuhan nak buat syurga boleh, Tuhan nak buat neraka boleh, bebas. Kerana kita ni milik dia, terserah Tuhan nak buat apa pun. Bukan wajib Tuhan letak kita dalam syurga, bukan wajib. Pilih hukum akal, bukan wajib Tuhan letak kita dalam syurga walau kita semayang banyak. Terserah dia kerana kita ni milik dia. Tetapi tilik hukum syariat, tilik syarak tu walaupun bukan wajib Tuhan letak kita dalam syurga. Apabila kita semayang banyak, kita jadi baik, kita ibadat banyak walaupun bukan wajib pada akal, tetapi syarak hukum wajib. Wajib aridi, tilik Tuhan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan ni tak menyalahi janji. Dalam Al-Quran kata Tuhan sama sekali tak akan menyalahi janji. Bila Tuhan kata mesti benar. Sadaqallahul azim. Perkataan Tuhan itu betul belaka. Mesti betul, mesti tak menyalahi janji. Maka setengah daripada janji Allah, siapa dia ibadat banyak, Tuhan buat syurga. Siapa dia malas, siapa dia buat maksiat, Tuhan janji nak buat neraka. Maka Tuhan tak menyalahi janji. Ini dipanggil wajib syarak. Adapun tilik akal, akal kita hukum, kalau Tuhan nak buat syurga juga pun boleh. Dengan rahmat dia, orang ni banyak dosa tetapi dia nak ampun, boleh. Ada orang pahala banyak tapi Tuhan nak buat neraka, mungkin dengan sebab sombong dia. Tengok seperti syaitan. Pahala dia banyak tapi ada sombong, Tuhan nak buat neraka, boleh serah pada Allah Taala. Kita kata tak adil lah babo semayang banyak bubur neraka. Tak adil lah babo kadang-kadang dosa banyak nak buat syurga. Adil, apakah makna adil? Apakah makna tidak adil? Adil-adil ni takrif secara umumnya meretah sesuatu di dalam milik dia. Bila dia meretah barang milik dia, itu dipanggil adil. Zalim ni pula lawan bagi adil. Gapo itu zalim? Meretah sesuatu luar milik. Motor bukan milik kita, kita naik, itu panggil zalim. Kita naik motor orang, kita makan nasi orang, kita meretah nasi orang, kita meretah motor orang, itu bukan milik kita, dia panggil zalim. Kita pergi gali lubang di pada tanah orang, kita tebak pokok tanah orang, itu panggil zalim. Kerana bukan milik kita. Adapun bila milik kita, tanah kita, suka hati kita lah. Kita nak tebang, kau pokok kita nak bakar, kau kita nak buah dalam api, kau kayu ni nak buah dalam api, kau kayu ni nak buah dalam sungai, kau kayu ni nak buat jemur kain. Suka kita mengaku milik kita. Barang dalam milik kita. Maka semua makhluk dikatakan milik Allah kesemuanya. Bila semua makhluk milik Allah, terserah dialah nak buat macam mana. Sebab itulah ulama tasawuf dia kata macam mana? Kita ibadat saja. Allah nak buat neraka, Allah nak buat syurga, kita serah pada dia, itu urusannya. Kita milik dia, bukan kita milik kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Walau Tuhan nak buat syurga, walau Tuhan nak buat neraka, mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadat, kita istiqamah jadi baik, kita istiqamah jadi orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letak kita dalam syurga dengan rahmatnya, bukan dengan sebab ibadat kita, tapi dengan sebab baik Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Minta dengan Tuhan semua. Batu je minta semua. Batu ahli sunnah, khususnya ulama-ulama tasawuf, kalau mereka ibadat banyak, mereka puasa banyak, mereka banyak ilmu, banyak dakwah, banyak pahala, tetapi mereka tak yakin atas jalan wajib akal, mereka tak menghukumkan wajib akal, mereka masuk syurga. Sebab tu mereka sentiasa berdoa kerana mereka tahu masuk syurga tu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan semata-mata Tuhan pilih. Bila Tuhan kehendak satu orang masuk syurga lah satu orang. Cuma ghalib, kebiasaan masuk syurga tu disebabkan ibadat banyak. Itu pada ghalib. Dan sah kelakuan Tuhan tu menyalahi ghalib. Bebas. Tak ada yang dapat menghalang Tuhan. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Salah kalau kita kata, oh saya dah semayang. Bila saya semayang, wajib Tuhan masuk dalam syurga. Wajib apa? Wajib akal. Ini silap dalam akidah. Bila orang ni buat maksiat, wajib masuk neraka. Wajib apa? Wajib akal masuk neraka. Ini baru silap.
Tapi bila dia kata siapa dia buat maksiat, siapa dia tak pakai tudung, siapa dia berzina, wajib masuk dengan aku, tu wajib apa? Tu wajib syarak, bukan wajib akal. Akal kata boleh satu orang nak masuk syurga walau dosa banyak. Bahkan kalau Tuhan apa? Syarak kata harus, akal kata harus. Boleh kan Tuhan nak apa bila Tuhan apa satu orang tu masuk syurga? Harus ya. Semuanya di atas Allah, terserah pada Allah. Tetapi kalau ikut undang-undang macam tu lah, buat salah kena denda, buat salah masuk neraka. Itu undang-undang. Seperti kita pergi balap polis, bila bawa kereta lebih pada 120 kena saman, lebih pada 80 km kena saman. Itu undang-undang. Maka dendanya saman. Tak ada dendanya penjara. Itu undang-undang. Itu hukuman undang-undang. Waliknya berlaku macam tu. Tetapi kalau hakim nak maaf, kerajaan nak maaf, kalau polis nak maaf, boleh kata tak payah bayar sama. Boleh kata lepas, awak seorang. Orang lain tak lepas. Tahu saya nak lepas, awak seorang. Itu terpulang kepada rahmat dan kasihan belah daripada mereka. Begitu juga Allah, kalau ikut undang-undang asal, berzina, bunuh orang, tak semaya, buat maksiat, tak jaga mata, ikut undang-undang, masuk neraka, diazab. Tetapi tak mustahil di atas rahmat Allah, di atas kasih sayang Allah. Kalau Allah nak bersyurga, boleh. Mungkin Tuhan campur di hati rasa nak bertaubat, Tuhan campur di hati rasa insaf, Tuhan campur di hati rasa nak kembali kepada Allah. Tuhan ampun dosa. Tu dia deh. Itu kena faham beberapa bahasan dalam ilmu usuluddin. Maka itu dipanggil harus Tuhan buat mungkin dan harus Tuhan tak buat mungkin. Masuk syurga, masuk neraka, ada kita, tiada kita, panjang pendek gerak dia, semua itu termasuk dalam mungkin, harus. Maka kena belajar 20 wajib bagi Tuhan, 20 mustahil bagi Tuhan, satu harus bagi Tuhan. Harus Tuhan buat mungkin, harus Tuhan tak buat mungkin. 20 wajib campur 20 mustahil, campur satu harus, tu baik 41. Kemudian dia kata sini 50, wajib kena tahu 50. Wajib kena tahu 50 akidah. Kalau gitu baru 41. Mana 9 lagi? 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. 4 sifat wajib bagi Rasul ni wajib akal, tetapi wajib akal yang muqayyad. 20 sifat wajib bagi Allah, dia panggil wajib akal yang mutlak. Ini kita bahas semula. Lagu dengar dulu. 20 sifat wajib bagi Allah, dia panggil 20 wajib akal. 4 sifat wajib bagi Rasul, dia panggil wajib akal juga. Tetapi 20 sifat wajib bagi Allah, dia panggil wajib akal yang mutlak. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, dia panggil wajib akal yang muqayyad. Tengok ni, dia wajib akal ada 2 pula, wajib akal mutlak, wajib akal muqayyad. Terkadang tubik pula wajib akal zati, wajib akal aridi. Itu tubik pula dah beberapa bahasan dia tu. Tu kalau kita faham tahqiq molek, ia tak jadi balah lah. Kalau Tok Guru ni kata wajib masuk neraka, Tok Guru ni kata harus je masuk neraka, walaupun dosa banyak ke dosa sikit, kau tak ada dosa. Nanti ni tanggung dah tahu wajib aridi, ni tanggung dah tahu wajib apa wajib apa wajib syarak. Tu tanggung dah tahu wajib akal. Kalau itu beberapa bahasannya. Tu kena faham secara halus supaya tak jadi perbalahan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Habis. Jadi kena tahu 50 aqaidul iman, 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 harus bagi Allah. Tu kena tahu. Dan 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, dan 1 harus bagi Rasul. Apa sifat harus bagi Rasul? Harus Nabi SAW bersifat dengan sifat a'raq syariah, sifat kemanusiaan. Nabi nikah kahwin, Nabi sakit gigi, terkadang Nabi pergi ke pasar. Ini sifat harus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata seperti orang kafir, Nabi apa makan di kedai, Nabi apa pergi ke pasar. Boleh Nabi nak beli unta baru, unta boleh. Macam Tok Guru, Tok Guru nak makan kat kedai ke, Tok Guru nak makan nasi ke, dia nak makan setik ke, makan setik ke, makan apa kambing golek, ikut dia, bukan harus. Boleh Tok Guru bersifat dengan sifat kemanusiaan. Tok Guru nak makan, Tok Guru nak naik kereta, Tok Guru beli kereta pula, ikut lah, bukan harus. Jangan kita kata, Tok Guru apa makan air semua, tu apa makan nasi semua. Tidak mencabutkan pakat Tok Guru kalau dia makan nasi, hatta kalau dia makan KFC pun. Dia tu contohnya. Tapi lah ni dia suruh
ke apa? Apa orang panggil ke apa? Boikot kan. Mana hak sebelum boikot lah. Kita kecil hak sebelum boikot. Kecil atas jalan kata tak tahu kata dia sumber dari mana. Katalah kalau sumber dari Islam masalah. Tapi kecil atas jalan tak tahu. Mana harus? Kita kata dah setengah orang wali-wali. Itu makam wali. Dia tok guru ni dua. Kadang tok guru tu wali, kadang tok guru tu tok guru saja. Maka bila tuan guru bersifat dengan sifat yang tidak sikoh, bersifat dengan sifat seperti orang awam, tak mencabutkan pakat tok guru tu. Sebab syarat nak jadi tok guru tu kurang-kurang dia kena alim. Alim ilmu tauhid, alim ilmu fiqh, alim ilmu tasawuf, reti beberapa ilmu alat, nahwu, sarah, usul fiqh, ulum Quran, ulum hadis, mustalah hadis, balaghah, mantik, ba'dik, ma'ani. Boleh beberapa ilmu itu dia panggil tuan guru. Boleh nak panggil wali. Wali tengok akhlak, tengok amal pula. Bukan tengok ilmu, tengok amalan yang dia belajar. Bila dia belajar, dia boleh ilmu. Dia mengajar ilmu, dia panggil tuan guru. Bila dia beramal, pak amal dia pula boleh istiqamah. Ini lekat jenama wali, kekasih. Kekasih yang khas. Kalau ada ilmu saja, kekasih yang umum. Walau dia tak amal ilmu dia pun, dia panggil tuan guru juga. Walau dia tak amal ilmunya, dia panggil ulama juga. Ulama mana? Ulama su, ulama yang tidak su, tetap dia panggil ulama. Maka tak cabut jenama ulama. Jenama tuan guru tu dia tak cabut. Cuma kalau dia tak amal, dia panggil su, dia panggil jahat. Tu dia. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara-perkara yang harum, nikah kahwin, seperti jatuh sakit, maka tak mencabutkan pangkat kenabian. Itu kena faham balik ni. Gitu. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan ilmu, khususnya bapa ya Allah Taala, biar boleh beramal ya Allah. Hadis. Bila sebut kata orang tak beramal ni, kena atas kepala kita sendiri ada dah. Ya Allah, banyaknya kami tak amal dengan ilmu kami ya Allah. Akhlak ni ya Allah. Mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah daripada Allah, Allah Taala izin kita ni boleh beramal dengan ilmu yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Allah nak aling tu payah dah dah. Nak amal pula Allah. Amal 100,000 kali ganda lebih payah pada belajar. Nak istiqamah dalam belajar payah. Nak amal payah lagi. Allah, hatta belajar falak, belajar mantik, belajar nahwu yang tinggi, yasin faqihi, syuzuz zahab, ikutlah Ibnu Aqil ni. Mukhtasar bagi ilmu aruf masalah, ataupun kitab falak. Mengaji beberapa kitab tu dengan nak beramal satu ilmu tasawuf, nak beramal satu ilmu fardu ain, lebih payah beramal. Beramal ni payah. Sebab tu kadang ada orang boleh ilmu banyak, belah-belah ilmu, tetapi sombong, tak beramal dengan kitab penawar. Bila satu orang ni sombong, tak beramal dengan kitab penawar, terkadang bersifat merendahkan. Bila dia belajar banyak, dia merendahkan orang belajar sikit. Kadang-kadang dia kata, berhenti dah ngaji. Ilmu lepas fardu ain tu berhenti dah ngaji. Saya tak berhenti lagi. Dah bukan wajib. Ngaji sampai lebih fardu ain tu bukannya wajib. Kalau awak hemah tinggi, awak semangat tinggi, awak teruskanlah belajar. Tapi jangan merendahkan orang yang bodoh lebih pada kita. Bila awak pandai, awak kena syukur. Macam tu. Ni bila dia ilmu lebih, dia merendahkan orang. Kadang-kadang bercakap tu ada makna menganjing, ada makna merendahkan, ada makna menganjing. Na'udzubillah min zalik. Memang kena atas kepala bapa sendiri kita bakal. Gua ni kalau tak ngaji, tak tahu keburukan kita. Percaya. Nah. Sebab itulah kena ngaji, tujuan utama bukan nak erak kita. Bukan nak taktik syair. Tujuan utama ngaji nak erak tubuh kita, nak kritik kita, nak baca kitab hak ada pada kita. Tujuan belajar semua ilmu alat. Bukan belajar ilmu tauhid fiqh tasawuf. Tujuannya apa? Nak baca ibarat yang ada pada tubuh kita. Itulah yang dihikayatkan daripada Allah. Yarham tuan guru pesumit gunung. Tu kitab terakhir yang paling payah, iaitulah nak mentafsirkan matan-matan yang ada pada tubuh kita. Mana perasaan yang dikatakan ujub, mana perasaan yang dikatakan takabur, mana yang perasaan yang dikatakan susah nak terima nasihat. Bila susah nak terima nasihat, dia panggil takabur ke apa? Kuat maksiat, kuat syahwat, suka langgar orang Allah Taala.
suka ujub, suka sombong, suka takabur, tak boleh terima kebenaran, mudah nak tegur, susah nak terima nasihat. Itu semua yang perlu kita hurai, yang perlu kita bahas, yang ada pada diri kita. Itu kita hak terakhir, hak paling payah. Katanya Allah yarham. Allah yarham ni katakan, kalau tak silap apa lebih kurang, kita hak paling payah, iaitu kita, dia kata. Kita, yakni kita nak baca diri kita. Kita nak baca diri kita, hak tu lah hak payah. Nak erak diri kita tu lah hak payah. Nak kasyah, nak beri nampak keburukan kita, hak tu lah hak payah. Nak taktek, nak erak, nak kritik, nak kaji diri kita, nak muhasabah diri, tu payah. Allah Rabbi, ya Allah, dia tu dia payah tu. Hak cek okey, kaji okey, hak tu mudah. Itulah. Habis. Ini dipanggil ilmu fardu ain. Setengah daripadanya ilmu usul-fiqh. Oleh itu wajib kena tahu 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. 41. 4 wajib bagi rasul, 4 mustahil bagi rasul dan 1 harus bagi rasul. 9. Campur 2 tu tubik 50 aqaidul iman. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi rasul, 1 sifat harus bagi Astagfirullahalazim. Semula. Ya kalau lagi cepat-cepat jadi nak silap dah. Astagfirullahalazim. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi mustahil atas Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Itu dipanggil hasil daripada syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Hasil daripada syahadah yang pertama, la ilaha illallah, keluar 41 aqaidul iman. Jadi dalam hak kita belajar 20 wajib, kita i'tiqad 20 wujub. Kita belajar 20 mustahil, kita i'tiqad 20 istihalatul mustahil. Jangan i'tiqad 20 mustahil, i'tiqad 20 istihalatul mustahil. Mana mustahil? Mana istihalatul mustahil? Tiada Allah, mustahil. Wajib belajar tiada Allah, supaya kita tahu kata tiada Allah itu mustahil. Wajib kita belajar lemah Allah, supaya kita tahu lemah Allah itu mustahil. Yang kena i'tiqad tidak lemah. Tidak lemah Allah istihalatul mustahil, lemah Allah mustahil. Jangan masuk dalam aqaidul iman tu lemah. Lemah Allah haram kita memasukkan dalam aqaidul iman kerana boleh membawa kepada kufur. Yang kita masukkan di dalam aqaidul iman iaitu tidak lemah. Tidak lemah itulah istihalatul mustahil. Kalau gitu wajib belajar 20 wajib wujub, wajib belajar 20 mustahil yang kita nak i'tiqad istihalatul mustahil, dan wajib belajar 1 yang harus bagi Allah Taala jawaz. Maka hasil 41 aqaidul iman. Sama juga rasul, 4 wujud bagi rasul, 4 istihalatul mustahil, reti daripada 4 mustahil, dan 1 harus bagi rasul. Tubik 9. Jumlahnya 50 aqaidul iman. Belik baru. Tak belik gini ya, ingat. Sifat 20 sifat rasul. Ingat kita. Daripada sifat 20 keluarlah bahasan 41 aqaidul iman. Daripada 4 sifat wajib bagi rasul keluarlah bahasan 9 aqaidul iman. Begitulah dulu. Secara tasamuh mudah-mudahnya. Itu dia ni. Habis. Wajib belajar, yakni wajib belajar sifat Allah dan wajib belajar sifat rasul, yang hasilnya tubik 50 aqaidul iman. Mana kalau tak belajar dosa. Tak belajar sifat 20 ni dosa. Kemudian ada orang kritik. Kalau tak belajar sifat 20 berdosa. Sifat 20 ni siapa dia yang tubuhkan, yang membukukan, yang mentaksiskan, yang mentakyinkan sifat 20 dengan sifat 13? Kita kata imam dalam akidah 2. Imam dalam fiqh ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Imam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 2 je. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka tu imam kita 2 orang, mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi, dia hukum kata wajib belajar sifat 13 di sisi Asy'ariyah, di sisi mazhab Maturidi kata wajib belajar sifat 20. Kedua-duanya berbilang pada zahir lafaz tetapi pada makna sama. Walaupun si Asy'ariyah kata sifat tu hanya 13 saja yang wajib kita tahu. Tetapi kalau bahas-bahas hurai-hurai tu 20 juga. Cuma duk bahas istilah amrun i'tibari dengan hal, itu kita bincang semula. Kemudian yang mentaksiskan, yang
memunculkan kata yang menzahirkan, yang menimbulkan perkataan kata wajib belajar sifat Allah 13 dan sifat Allah 20 ni apabila pada zaman Asy'ariyah dan pada zaman Imam Maturidi. Maka dia buat persoalan macam mana zaman sahabat tak muncul lagi pembukuan penyusunan sifat 20 tak ada pada zaman sahabat. Kalau zaman sahabat tak ada, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Awak kata tak belajar sifat 20 ni berdosa, masuk neraka. Nabi tak belajar sifat 20. Sudah. Kita nak jawab macam mana? Ni orang ikut Quran hadis. Kita kena pandai juga jawab sebagai dalil. Sahabat tak belajar sifat 20 tu macam mana? Tu kata awak tak faham. Sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ialah manusia pertama yang belajar sifat 20, sifat 13. Mana dalil? Asy'ariyah buat keluar sifat 13. Asy'ariyah Maturidiyah buat keluar sifat 20 selepas pada Nabi wafat. Awak faham ke tidak makna apa bawa keluar daripada mana? Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidi mengeluarkan bahasan sifat 20 dan bahasan sifat 13. Mereka mengeluarkan daripada Al-Quran dan hadis. Maknanya benda sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Abang boleh hurai satu-satu mana ayat Al-Quran yang menyatakan adanya sifat 20. Di dalam Al-Quran ada menyatakan Allah Ta'ala wujud. Di dalam Al-Quran ada menyatakan Allah Ta'ala itu berkuasa, kudrat. Di dalam Al-Quran ada menyatakan Allah Ta'ala itu ada sifat sama. Di dalam Al-Quran ada menyatakan Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar. Semua itu daripada Al-Quran dan hadis. Cuma Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidi kutip waktu bik, letak buku suku. Supaya kita ke buku sejarah, kita pun ambil isi penting, buat keluar jadi buku suku, nota suku. Benda dalam buku tu juga. Bukan kata buat ilmu baru dah, ambil di Quran juga. Makna Nabi sendiri pun mengajar Tuhan itu ada. Nabi sendiri pun mengajar Tuhan itu kekal. Nabi sendiri mengajar Tuhan itu satu. Itu semua sifat-sifat Tuhan yang 20. Cuma Nabi tak baca lah sifat 20 secara khusus. Nabi baca ayat Al-Quran. Kalau ayat tu sebut bab fiqh, Nabi mengajar fiqh. Kalau ayat ni sebut bab tauhid, Nabi mengajar tauhid. Tak ada madah khusus. Satu Quran berjuta-juta ilmu ada pada itu. Bukan kata hari ni subjek apa, tak ada. Hari ni baca Quran tengok nasib. Hari ni kalau ayat tu bab tauhid, tauhid lah. Kalau hari ni ayat Quran bab sirah, sirah lah. Kalau hari ni ayat Quran bab fiqh, fiqh lah. Maka tidak ditaksiskan madah mata pelajaran. Tidak lagi. Kalau kita kata zaman Nabi tak ada penyusunan sifat 20. Zaman Nabi bukan susun sifat 20 je. Tak ada ilmu tajwid. Tak ada zaman Nabi. Idgham bil gunah, ikhfa, iqlab, izhar. Tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengeluarkan istilah ikhfa, izhar itu bukan Nabi. Tak ada qala Rasulullah haza ikhfa, haza izhar. Tak ada. Nabi tak ada ayat. Walaupun Nabi tak ayat izhar, ikhfa, dia baca kena dengan bacaan, kena dengan iqlab, kena dengan izhar, kena dengan tajwid. Ilmu tajwid tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sifat 20 tak ada zaman Nabi. Tak ada dalam bentuk pembukuan. Ada pun bentuk amalan, bentuk sebutan tu ada. Mana Nabi baca Quran dengan tajwid. Walau ilmu tajwid tidak dibukukan pada masa tu, tetapi bacaan Nabi bertajwid. Bila Nabi baca ayat usuluddin, Nabi cerita hal usuluddin. Walau masa tu tidak ada ilmu usuluddin, tetapi maklumat usuluddin sudah ada pada zaman itu. Maka ulama ni dia ambil di dalam Quran, dia bab suku, dia mengkhususkan, dia mengasingkan. Mana ayat Quran bahas tajwid. Mana ayat Quran sebut kata tentang wajib tajwid. Mana ayat Quran sebut kata sifat-sifat Tuhan. Mana ayat Quran sebut tentang tauhid. Mana ayat Quran sebut tentang fiqh. Mana ayat Quran sebut tentang sirah. Maka ulama ambil suku dan buat tajuk suku, buat kitab suku. Ayat dan hadis sebut bab tauhid mana? Ayat dan hadis sebut bab fiqh mana? Ayat dan hadis sebut bab akhlak tasawuf mana? Ayat dan hadis sebut bab sirah mana? Begitu. Itu dipanggil suatu perkara yang nak menambah baik di dalam agama, nak memudah faham dalam agama.
Contoh kita beli buku sejarah. Sebiji buku tu je. Tetapi kita beli buku nota kosong pula, kita buat buku sendiri pula. Sejarah ni bab Sarjan Hasan. Ini bab tahun merdeka. Buku nota ni bab apa? Bab yang ketiga. Kita buat bab suku. Buat keluar bubuh nota suku. Kerana semua kitab yang ulama karang, kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab tajwid, kitab nahwu, kitab sarah, semua berpandukan, bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Jangan kita kata mereka cipta ilmu baru. Sebab tu ulama bila dia buat kitab dengan mana dia mengeluarkan daripada mana? Mana kilang dia? Kilangnya Quran, hadis dan ijma' para sahabat. Ijma' para alim ulama. Itu panduan mereka. Bukan mereka cipta sesuatu yang baru, bukan. Zaman Nabi bukan tak ada ilmu sifat 20. Tak ada tersusun ilmu sifat 20. Bukan ilmu sifat 20 saja. Bukan zaman Nabi tak ada iqra, ba, ta, tak ada. Zaman Nabi bukan sahaja tak ada iqra, bukan tak ada ilmu tajwid. Zaman Nabi tak dibenarkan tulis Al-Quran. Mushaf 30 juzuk tak ada zaman Nabi SAW. Bahkan yang cipta mushaf ni bila? Ketika Nabi wafat, berpakat Sayyidina Umar dengan Abu Bakar. Berpakat dua tu. Tu mula-mula Abu Bakar tak setuju dengan sebab Nabi ada larang, sebab takut tukang hadis. Tetapi Sayyidina Umar mengeluarkan hujah. Setengah pada hujahnya, kalau tak tulis Al-Quran, wallahi bimbang tak ada Al-Quran. Sebab Quran sekarang ada di dalam dada orang hafiz Al-Quran. Orang hafiz Al-Quran hadir medan perang. Bila orang hafiz Al-Quran hadir di medan perang, takut terbunuh, mati dibunuh, sekali dengan Quran dalam dada dia pun hilang. Maka bimbang hilang Quran di dalam dada, maka disuruh tulis. Lepas tulis pula, tulis lagu mana? Tulis kan tak ada baris. Tak ada baris, tak ada titik. Lepas nak tulis pula bukan senang, sejarah nak tulis. Ni bapa tak cerita, panjang. Nak tulis dia Allah, panggil beberapa orang hafal, hipo pula, pas susung, orang payah. Pas latih pula satu orang pergi nuskhah asli siapa dia. Lepas tu bila panggil orang ngapa, hipo beberapa orang ngapa tu berbeza-beza cara sebut ada. Tu lebih kira-kira berbeza pula tu. Oh, bukannya mudah nah. Pas susun lagu tu Nabi tak ada suruh. Bukan Nabi larang pula dah. Kata tulis Al-Quran kerana bimbang takut bertukar dengan hadis. Hadis dia boleh tulis. Quran bimbang nah. Mana Quran ni malah ngapa dia suruh ngapa. Dan begitu dia bukan lagu tu lah, ingat-ingat baba tu. Nah. Kemudian untuk menambah baikkan Islam digalakkan tulis. Pas nak menambah baik, mungkin makna larang itu larang pada zaman Nabi. Sebab larang itu dia diumum lagi. Dilarang tulis Quran. Larang bila? Nabi tak ada ayat larang selama-lamanya. Nabi tak ada ayat larang sampai aku mati pun larang. Tak ada. Nabi kata dilarang. Begitu. Maka larang di situ jadi umum lagi. Itu beberapa bahasan dia lah. Nah. Kemudian ditambahkan lagi pula bid'ah yang baru apa? Dibubuh titik pula. Kerana tak tahu mana huruf ba, huruf tha, huruf ta, huruf sin, huruf shin tak tahu. Huruf sad, huruf dha tak tahu. Huruf ta, huruf za tak tahu. Huruf ra, huruf zai tak tahu. Huruf da, huruf za tak tahu. Dia nak sama je rumah dia. Maka buh titik tu tak ada zaman Nabi SAW. Penciptaan titik tak ada zaman Nabi. Itu bid'ah juga. Tapi bid'ah ni dipanggil bid'ah yang hasanah. Satu bid'ah, satu perkara yang Nabi tak buat, tetapi untuk menambah baikkan agama dan tidak bercanggah dengan kaedah asal agama. Itu bubuh titik. Pas zaman lebih moden lagi, dia tambah lagi. Tambah apa? Tambah baris pula. Kerana setengah orang kita kalau tak berbaris, tak boleh baca. Bubuh baris pula. Bismi, bisma, bismu, bismi, basmi, busmi, bismi, bisami, bisimi, bisumi, bismi. Tak tahu. Maka dia bubuh baris supaya boleh baca. Kerana bukan semua manusia ni Arab lah tu. Ada yang ajam. Ada yang tak pandai Arab, dia bubuh baris. Maka baris ni bila dah bubuh baris, dia panggil muncul ilmu nahwu. Ada ilmu nahwu zaman Nabi SAW. Ilmu nahwu pun satu bid'ah. Ilmu nahwu bid'ah. Ilmu nahwu tak ada zaman Nabi SAW.
Tak ada Nabi ajar mubtada' khabar, pae, zarah zaman, zarah makan, mubtada' khabar, isim pae harah, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar muqaddam, mubtada' muakhar, takdir itu takdir, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada diajar secara khusus penyusunan dalam nahwu secara susunan yang sepahak disusun ni, tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas zaman sekarang tambah lebih bid'ah lagi apa? Bukan tambah baris saja. Tambah tempat wakaf, tempat berhenti. Ada mak jaiz, tempat wajib berhenti, tempat harus berhenti, tempat yang boleh pilih nak berhenti ke tak nak berhenti. Maka dia bubuh istilah. Tempat yang boleh pilih dia panggil mak apa. Tempat yang boleh berhenti panggil mak apa. Bubuh nama. Nama sendiri tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil bid'ah dalam bentuk panggilan nama. Tetapi Nabi, tempat ni Nabi berhenti, tempat ni Nabi tak berhenti. Kadang tempat ni Nabi berhenti, kadang tempat ni Nabi tak berhenti. Pas nak panggil nama apa lagu tu berhenti tu. Diri berhenti panggil nama apa. Maka ulama bubuh panggil mak gau tu, mak gau ni. Awak tak kenal, bubuh nama lain tak apa. Maka Nabi tak ada bubuh nama, ulama tu lah bubuh nama. Kilah dalam bentuk nama, adapun amalan, amaliyah tu sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Walau Nabi tak ada sebut ilmu tajwid, Nabi baca secara tajwid, ulama bubuh nama je. Walau Nabi tak pernah baca kitab sifat 20, tak baca kitab Baqarah, tetapi Nabi pernah bahas sifat wajib. Nabi pernah cakap Tuhan itu ada. Nabi pernah cakap Tuhan itu berkuasa. Al-Quran ada kata Tuhan itu melihat. Al-Quran ada kata Tuhan itu mendengar. Maka itu walau tak disebut secara khusus, tetapi Nabi ada sebut, Quran ada sebut. Maka ulama kutip buat kitab suku kan. Itu macam tu. Tu kena faham tu beberapa perkara huraian dia. Tu dia. Pas zaman ni dia tambah bid'ah apa lagi? Tambah warna pada Al-Quran, tambah warna pula. Warna merah baca dengung, warna biru baca dengan 5 harakah, warna hijau 2 harakah masalah. Berwarna. Itu semua tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak membantu Islam, nak mengembangkan Islam. Zaman yang moden lagi bukan bubuh warna. Sekarang ni bubuh suara. Ambil pen duduk dekat warna merah. Pen duduk dekat ayat nombor 3. Innallazi. Itu semua tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi membantu mengembangkan Islam. Serta pada tak ada zaman Nabi, serta kait lagi, serta tidak merosakkan faham asas Islam, tidak merosakkan dasar Islam. Bukan membantu mengembangkan dasar Islam mengikut kaedah yang sebenar, kaedah sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sepakat. Kan Nabi bersabda, mafhumnya tidak berhimpun umat aku di atas sesat. Kena ikut hak ramah. Kalau nak ikut mufti hak ramah. Nak ikut ulama hak ramah. Oh dia mufti, yang ini pun mufti, ikut yang kebanyakan mufti. Dia ni tok guru, hak ni pun tok guru, ikut tu halik ramah. Semua tok guru kata akidah sebenar Asy'ariyah Maturidiyah. Tiba-tiba ada seorang tok guru kata Asy'ariyah Maturidiyah tak betul. Tinggal hak seorang ikut hak ramah. Kalau satu orang mufti kata ini tak betul, ramai mufti kata ini betul, ikut hak ramai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya umat aku tak akan beri pun di atas sesat. Umat aku hak Islam yang beriman lah, bukan umat aku hak kufur. Hak kufur ramai lagi pada Islam. Hak kufur ni beri pun di atas maksiat lah. Kalau hak ramai-ramai hak kufur, naknya umat aku yang beriman, umat aku yang baik. Bila umat aku berbaik, umat aku yang baik ini berpakat, umat aku yang beriman ini pakat, maka benda tu betul. Benda tu tak salah dah, insya-Allah. Tu dia, tu orang panggil mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ikut hadis ke? Ikut molek. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umat aku, yakni umat yang baik, umat yang soleh, umat yang beriman, umat yang mukmin, tak akan beri pun di atas sesat. Maka tengok tok guru, ulama, mufti banyak pergi hak mana. Kita pergi satu. Tu dia. Itu kalau nak duduk di atas kebenaran tu ialah tu, bukan nak duduk di atas nafsu. Tu payah-payah lah. Habis. Tu nak hujah, nak jawab hujah. Kalau dia kata sifat 20 tak ada zaman Nabi. Tak ada dalam bentuk pembukuan. Ilmunya isi-isi
penting sifat 20 ada zaman Nabi, ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sebab kita kata tahlil tak ada zaman Nabi. Betul, nama tahlil, diri tahlil, nama dia tahlilan. Tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada zaman Nabi, tetapi kakah dalam tahlil. Barang-barang yang ada di dalam tahlil. Majlis tahlil apa yang ada dalam majlis tahlil? Di dalam majlis tahlil ada ucapan la ilaha illallah. Di dalam majlis tahlil ada ucapan bacaan doa. Dua dalam majlis tahlil. Dalam majlis tahlil ada jamuan makan, sedekah makanan selepas tahlil. Sedekah pula pada ahli zikir. Kita tengok. Majlis tahlil, majlis maulid, majlis ke apa lagi? Majlis kenduri arwah tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul. Tetapi dalam majlis tu apa yang dilakukan dalam majlis itu? Perkakah-perkakah, isi-isi tentatif yang ada di dalam program itu pernah tak Nabi buat? Di dalam majlis tahlil ada la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah sudah ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis tahlil ada bacaan doa. Berdoa ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis tahlil, di dalam majlis maulid juga ada sedekah makanan. Sedekah makanan berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kemampuan, tidak paksa. Maka tepat bezanya gabungan ibadat. Gabung ibadat tahlil, ibadat la ilaha illallah, digabung selepas la ilaha illallah gabung dengan ucapan doa, selepas doa gabung dengan makan nasi. Gabung tiga ibadat ini dipanggil majlis tahlil. Itu nama dia tak ada zaman Nabi, tapi kakah tu ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kata macam ni lah, tom yam tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tom yam tu bid'ah. Tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni bagi hak tak ada zaman Nabi lah kita kata. Tom yam tak ada zaman Nabi. Walau tom yam tak ada zaman Nabi, perkakah isi-isi dari tom yam ada zaman Nabi. Tom yam ayam ada zaman Nabi. Dalam tom yam dia ada kuah. Kuah apa? Kuah tu air ada zaman Nabi. Dalam tom yam ada gula. Dalam tom yam ada garam. Gula garam ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tom yam ada bawang putih. Bawang putih ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia campur bawang banyak, sambal banyak, ayam, kuah. Segera jadi tom yam. Kalau buat hak pedas, buat sambal, tinggal segera bawang putih, jadi singgah. Begitu. Apa panggil campuran ibadah. Tak ada masalah. Hari ni kita nak buat program ibadah apa? Kita baca la ilaha illallah, selepas tu kita baca subhanallah, selepas tu kita baca al-Quran, baca qul huwallah saja. Lepas tu kita jamu makan. Lepas jamu makan kita dengar kuliah ceramah. Campur lima tu nak panggil program apa? Bina insan. Tak apa, panggil bina insan, tahlil, azkar, zikir. Bohgi nama apa, tak apa. Janji barang yang di dalam program itu tak bercanggah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita duk sepik fikir, kita duk kalut kata hak ni ada zaman Nabi, hak ni tak ada zaman Nabi. Tu jangan. Ulama hak susung tahlil, hak susung zikir, azkar lepas semaya, bukan orang bodoh, ia tu orang ulama. Dah kita tak ngaku kita ulama, jangan duk serai ulama. Bila kita tanya orang hak kritik, awak ni ulama ke? Saya bukan ulama. Ada awak bukan ulama, jangan duk kritiklah ulama. Adapun orang-orang pondok tu guru pondok duk turu ulama baca kitab ulama. Bukan dia baca tesis sendiri, baca assignment sendiri dak. Tok guru pondok dia baca kitab ulama. Tu jadi perkataan dia tu sedap dengar tu. Bukan perkataan tok guru tu sedap dengar. Tok guru baca kitab. Kitab tu lah sedap. Kitab tu hak betul. Kitab ni cucu cici Al-Quran. Kerana sumbernya datang daripada Quran dan hadis. Ditasbihkan seperti cucu cici. Tu dia ni. Ni akhir zaman jadi pening juga satu hal. Tu dia nak pakai Quran hadis tak saya pakai ulama. Pak ulama ambil mana? Saya nak pakai Quran hadis, saya tak nak pakai ulama. Pak ulama pakai apa? Pakai Bible. Pakai surat khabar Cina. Ulama ni dia pakai Quran hadis, Bila ulama pakai Quran hadis, kita pakai hak ulama pakai tu.
Apa kita tak reti Quran hadis. Ulama je reti Quran hadis. Lepas tu kalau orang tanya awak nak ikut ulama ke? Awak nak ikut Quran hadis. Segera faham. Kena jawab nak ikut Quran hadis dah. Kita jawab gini. Awak nak ikut ulama ke? Awak nak ikut Quran hadis? Kita jawab gini. Saya nak ikut ulama yang ikut Quran hadis. Saya nak ikut ulama yang faham Quran hadis. Saya tak si ikut awak. Awak ni ustaz je, awak ni profesor je. Saya nak ikut ulama yang betul-betul faham Quran hadis. Siapa dia ulama yang betul-betul faham Quran hadis? Imam Asy'ariyah, Imam Maturidi, Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu dia ni. Sekalipun faham tu tak sama, tapi nak ikut demo tu. Pak ikut pula dengan tertib, dengan kaedah, dengan secara jumhur. Kalau di sini ramai pakai Syafi'i, kita pakai Syafi'i. Kalau di sini ramai pakai Malik, kita pakai Malik. Jadi mazhab kita di Malaysia, ramai nak pakai Asy'ariyah Maturidiyah, dia ramai nak pakai mazhab Syafi'i. Ikut hak ramai. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, kita mengaum. Jangan masuk kandang harimau, kita mengembek. Nanti kena gigit dengan harimau, awak marah pula. Tu dia ni. Tu. Allah Rabbil dah. Janganlah kita bercakap tu membawa kepada perpecahan. Benda orang dah pergi molek lama dah, jangan kita duk pusing. Itu dia ni. Ingat nak pakai Quran hadis jangan biadab, pergi lakoh kepala ulama. Kena turut ulama. Jangan nak pandai-pandai sendiri. Macam kita lebih pandai pada ulama pula tu jangan. Dunia hari ni bukan nak lawan Imam Syafi'i, bukan nak lawan Imam Ghazali. Dunia hari ni nak lawan tok kenali tak ada dah orang. Belawak lah. Ada tok guru, ada ulama besar yang boleh lawan tok kenali. Secara adatnya dia panggil mustahil adat. Tak ada belawak. Nak reti setara tok kenali tu tak ada dah. Nadir jiddan. Sangat-sangat jarang, sangat. Adat kata mustahil. Akal kata harus je. Tu dia. Nak faham supaya ulama-ulama dulu Allah tak lawan lah. Kalau baba dah bukan nak lawan tok kenali, nak lawan tok guru pekat dulu tak boleh dah. Tok guru dulu mengaji 20-30 tahun baru mengajar. Bukan 4 tahun ngaji celuk-celuk. Ni ngaji 4 tahun. Suka pun ada dalam pengajian. Mengaji syariah, mengaji Quran hadis. Di satu tempat pelajaran, satu tempat pengajian, jurusan Quran hadis. 4 tahun. Boleh gelaran hebat. Master ni macam hebat lah. Master ni panggil hebat ada ke apa panggil master? Kalau kungfu gak master ni panggil boh. Boleh jenama boh, boleh jenama master. Ngaji 4-5 tahun. Padahal 4-5 tahun tu bukan ngaji semua. Ada cuti dia, ada program, ada kurikulum, ada masa bercinta, ada masa putus cinta, ada masa tak mai kelas. Banyak kerja dalam 4-5 tahun. Ulama dulu ni zaman Tok Kenali tu 40 tahun ngaji. Allah yarham Tok Kenali kata, zaman dia tu kalau ngaji 40 tahun ilmu kanak-kanak, ilmu budak-budak. Apa dia tak ada cara ke bergawe, nak enjoy dunia, nak suka main bola, tak ada nak cara ke bagai lagu. Tak ada nak berjanguk, nak comel diri. Tak ada. Tak ada nak sedih dalam percintaan. Tak ada masa. Tu. So kalau nak kita nak kira Imam Syafi'i, Imam Malik, nak kira hak ulama, hak dekat-dekat ni pun tak ada turut dah kita. Tak tahulah bapa sebab tak ada turut. Kalau buat demo masa dia tu ikut lah. Tu di. Beringatlah kena faham molek ni agama. Kena ikut ulama. Nak faham molek kena ikut ulama. Ulama ni dia ikhlas sungguh. Dia tak gila dunia, dia tak makan upah. Ulama dia buat mengajar dia tak makan upah. Situ bersih dah. Pas tempat belajar dia tak capur jatuh betina. Tempat belajar dia itu sikoh. Pas tu guru hak mengajar pula percuma. Pas mengapa lagi. Pas mujahadah lagi. Jangan kita berasa nak lebih pandai pada ulama ni, jangan. Bimbel. Pas dah lah nak dah tak ikut ulama, pergi celah pula ulama. Kadang-kadang pergi sindir. Buat senyum kambing, sindir, menganjing, mengejek. Allah, gelap perut lah. Bila hidayah nak masuk dalam hati kita? Tu dia. Ya Allah, minta Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Allah Ta'ala buka jalan kepada kita. Minta Allah Ta'ala jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Habis.
Wa kullu aqidatin, dan tiap-tiap akidah. Tiap-tiap satu daripada 50 aqaidul iman tu, yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan. Tiap-tiap satu daripada akidah itu wajib. Mana wajib Tuhan ada, wajib Tuhan sedia. Itu atau akidah. Wajib Tuhan kekal, wajib Tuhan satu, wajib Tuhan sifat kudrat. Tiap-tiap satu itu wajib kita reti tiap-tiap satu itu dengan dalil. Sekurang-kurang dalil itu dalil ijmali. Apakah dalil Tuhan ada, apakah dalil Tuhan itu sedia. Sebagai dalil apa? Dalilan ijmaliyah. Kena reti sekadar dalil ijmali pun tak apa dah. Kalau taklid tak boleh. Taklid setengah ulama kata kafir, setengah ulama kata sahih tapi fasik. Adapun dalam fiqh disuruh taklid. Dalam tauhid disuruh ijtihad. Ijtihad ni mana lagu mana? Bukan kita belajar sendiri, tak. Kita belajar ilmu tauhid, kita faham ilmu tauhid, lepas kita kena mikir sendiri. Mikir sendiri ni lagu ni. Contoh, Tok Guru kata Tuhan itu ada sifat kudrat. Tok Guru kata lagi, Tok Guru baca kitab ulama, Tok Guru kata wajib kita i'tikad Tuhan ada sifat kudrat. Dalil dia, kalau tak ada sifat kudrat, alam ni tak ada. Kerana mustahil nak ada alam, tak ada kudrat. Tepat kena ijtihad mana? Akal kita kena mikir sendiri. Bukan lok kata guru mikir. Akal kita kena mikir juga. Biar nampak hak Tok Guru ayat. Nampak lagu mana? Biar akal kita nampak kata, jala sungguh. Betul lah. Kalau tak ada kudrat, macam mana nak ada makhluk ni? Kerana kalau ada makhluk, tak ada kudrat, mustahil. Bila ada makhluk, mesti wajib akal kena ada kudrat. Akal saya tak nampak. Biar akal awak nampak juga. Akal saya tak terima ada makhluk tak ada sifat kudrat. Kerana akal awak pun nampak macam tu seperti mana Tok Guru ayat. Tak boleh kita hafal perkataan Tok Guru, dalil adanya alam ini, dalil Tuhan ada kudrat, adanya alam ini. Nampak ke dak akal? Akal tak nampak tapi dah hafal macam itulah syarah-syarahan ulama, syarah-syarahan Tok Guru. Saya hafal, saya tak nampak pun. Orang panggil tak lepas lagi. Dia panggil taklid. Dia naknya kena ijtihad. Otak kita kena fikir sama, fikir sekali dengan hak Tok Guru ayat. Tok Guru ayat tak boleh terima, akal kita pun biar nampak kata tak boleh terima. Jangan kita kata, saya mengaji dah, Tok Guru ayat, nak ada alam ini, wajib ada sifat kudrat. Kalau tak ada sifat kudrat, mustahil nak ada alam ini. Tok Guru ayat. Tetapi fikiran saya, nampak tak ada masalah, ada alam ini, tak ada sifat kudrat. Akal saya okey je. Cuma Tok Guru kata tu lagu tu lah. Akal saya tak nampak. Ini orang panggil, tak lepas lagi. Dalam bab ijtihad. Kena nampak sendiri, kena ijtihad sendiri, biar otak tu nampak. Oh betul sungguh. Dunia ni kalau tak ada kudrat, mustahil. Alam ni kalau tak ada kudrat, mustahil. Kerana kudrat itulah sebab nak ada makhluk. Sebab nak ada dunia. Itu masalah. Itu salah satu contoh. Contoh lebih kurang begitu ya. Habis itu dia. Tu dia. Sebab itulah kena belajar sifat 20. Bagi mereka yang tak pandai. Au tafsilian, ataupun belajar 50 aqaidul iman secara dalil tafsili. Yang ni dengan dalil hurai satu persatu. Kena hurai. Macam mana wajah huraian kata makhluk ni jadi dalil di atas wajib kena ada kudrat. Hurai satu. Kalau tahu dengan tidak hurai, dia panggil tahu secara ijma'. Apa dalil Tuhan ada sifat kudrat, ada alam ini. Itu dia panggil dalil ijma'. Dalil tafsir ni dia hurai pula beberapa lapis. Orang panggil dalil bukan dalil selapis dak. Ada 2-3 lapis. Tengok. Qala ba'duhum yushtaratu an ya'rifa dalil tafsiliyah. Qala ba'duhum, dan berkata oleh setengah mereka itu ulama. Yushtaratu an ya'rifa dalil tafsiliyah. Berkata oleh setengah mereka itu ulama, disyaratkan bahawa kena akan dalil tafsili. Kalau tak tahu dalil tafsili tak sahih, dalil ijmali saja tak padai. Setengah ulama pilih. Setengah ulama mutakallimi dia kata syarat nak tahu dalil tafsili, syarat nak sahih kena tahu dalil tafsili.
Kalau tahu dalil ijmali saja, oh tak sah lagi. Itu khilaf ulama. Mana setengah ulama kata sah, setengah ulama kata tak sah. Tak sah mana tak lepas lagi fardu ain. Kalau mati ke mati duduk dalam kubur. Ini sebuah pendapat ulama kata tak sah. Tu dia. Berat ah. Kalau kita tengok sekaligus ni berat kalau ikut pendapat. Itu satu pendapat. Lakin jumhur ala annahu yakfi dalilul ijmali. Ijmali. Tetapi jumhur ulama kata memadai ala annahu di atas bahawasanya yakfi mada dalil ijmali. Akan tetapi kata jumhur ulama bahawasanya dalam merusyaan memadai dalil ijmali. Cukup tahu dalil ijmali sah dah. Tak apa dah lah, tak tahu dalil tafsili pun sah dah. Jadi khilaf ulama sah imam atau sah imam. Setengah ulama kata kalau tahu dalil apa ijmali saja tak sah lagi. Kadang-kadang tak pandai lagi tahu dalil ijmali. Yang ni duduk dalam dosa. Gini. Kalau ngaji tak tahu dalil tafsili tapi dah tahu dalil ijmali saja. Kata setengah ulama usuluddin ni tak lepas lagi fardu ain. Yang ni duduk dalam dosa. Mana duduk dosa sama. Orang awam ni duduk dosa. Imam itu sah dah. Sah dah imam. Ada khilaf sah tak sah imam ni disebut taklid. Ada pun kalau tahu dalil ijmali tak tahu dalil tafsili, setengah ulama kata tak sah lagi. Bukan tak sah lagi, tak cukup lagi. Tak lepas lagi fardu ain yang mana duduk ada dosa. Apa dalil Tuhan ada alam ini? Taklid tidak saya tak taklid. Saya nampak sungguh. Alam ini jadi dalil Tuhan ada. Cuba hurah, nak hurah tak boleh. Dosa tak boleh hurah. Setengah ulama kata. Setengah ulama kata tak dosa dah, tak apa dah sah. Tetapi jumhur ulama kata bahawasanya dalil ijmali itu padat dah. Tidak jadi ke berdosa, reti dalil ijmali. Mana dalil ijmali, mana dalil tafsiri, nanti dia ke huruf bawah. Lakinil jumhur ala annahu yakfi dalilul ijmali. Jumhur ulama kata bahawasanya mada dalil ijmali. Tengok ni. Likulli aqidatin min hazhil khamsin. Tahu dalil ijmali itu ni. Bahagi tiap-tiap 50 aqidul iman. Kalau tak ada syarah pun, tak boleh hurah dalil tafsiri tak apa. Tahu secara dalil ijmali tak apa dah. Mana dalil Tuhan ada alam ini? Mana dalil Tuhan itu ada sifat kudrat alam ini? Tak apa dah. Tak dasar, tak apa. Jadi khilaf. Setengah ulama kata dasar, setengah ulama kata tak dasar. Kalau kita kena link, kita kena usaha lepas khilaf. Sebab bimbang, setengah orang kata dasar, setengah orang kata tak dasar. Tapi kita nak duduk sedap lah tu. Orang kata kan, setengah kata demo kena bayar sama. Setengah kata demo tak kena bayar sama. Serabut nak lepas serabut, pergi bayar. Selesai kerja. Namun kan, kita duduk kamak ke tak bayar, rupa-rupa kena bayarnya denda golai pula. Tu ni sebuah orang cuma. Setengah ulama kata lepas, setengah ulama kata tak lepas. Tak lepas yang mana? Dosa. Lepas yang mana? Tak dosa. Apa tu dalil tafsili? Apa tu dalil ijmali? Wad dalilut tafsili. Dia bermula dalil tafsili. Kat mana? Sakatan mana yang dikatakan dalil tafsili? Lagu mana dalil tafsili? Dan bermula dalil tafsili ni. Wad dalilut tafsili misaluhu, bermula misalnya, contohnya dalil tafsili. Iza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Contoh dalil tafsir ni lagu ni. Bila ditanya, dikata apakah dalil wujud Allah Ta'ala? Apa dalil Tuhan ada? Apa dalil Tuhan ada? Orang tanya kita, Tuhan ada ke tak? Kita kata Tuhan ada. Tuhan ada ke tak? Tuhan ada. Mu kata ada tu mu turut orang ke? Kamu nampak kata ada? Nampak dengan ilmu, nampak dengan fikiran akal kata mesti kena ada. Tak terima Tuhan tak ada. Lepas dah taklid. Lepas dia mau tanya, mana dalil Tuhan ada? Mana ayat dalil? Tu dia. Kita pun ayat. Wadal an yuqala hazihil makhluq. Kita pun kata dalil Tuhan ada ke apa dia?
Ini makhluk ni lah dalil Tuhan ada. Makhluk ni lah jadi dalil ada Tuhan. Tuhan ada ke tak? Tanya kita. Kita kata Tuhan ada. Mana dalil, mana bukti Tuhan ada? Makhluk ni lah dalil Tuhan ada. Makhluk ni lah bekas, kesan yang menunjukkan Tuhan itu ada. Supaya tapak kaki ni lah kesan yang menunjukkan adanya gajah. Tapak kaki lembu lah kesan makhluk. Makhluk ni orang panggil yang kena jadi. Kesan kejadian yang menunjukkan adanya lembu. Makhluk ni lah kesan kejadian yang menunjukkan kata ada Allah. Fayaqulu lahu sa'il, maka berkata, yakni tanya lagi lahu baginya oleh sa'il, orang yang menanya. Maka berkata baginya bagi mas'ul. Maka berkata baginya bagi mas'ul. Mas'ul ni orang yang kena tanya kita. Oleh orang yang tanya sa'il. Dia pun tanya kita lagi. Muwayyak makhluk ni jadi dalil di atas ada Allah tu. Al-makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala ni min jihatil imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adamin. Itu dia. Orang pun tanya kita lagi dia. Hakmu kata makhluk ni ada tu ada makhluk ni jadi dalil di atas ada Allah Ta'ala tu. Dalil wujud Allah Ta'ala itu tu. Daripada pihak mungkin makhluk ke atau daripada pihak ada makhluk tu kemudian daripada tak ada. Bagaimana? Mu kata makhluk ni jadi dalil di atas ada Allah. Kok wajah mungkin ke? Kok wajah makhluk ni ada mari dia tak ada, yang mana makhluk ni baru. Itu dia. Kalau jawab selapis, orang panggil dalil ijmali. Kalau orang tanya, Tuhan ada ke tak? Tuhan ada. Mana dalil Tuhan ada? Alam ini. Itu panggil selapis. Itu dalil ijmali. Tuhan ada? Ada. Apa dalil? Bukti Tuhan ada alam ini. Itu selapis. Kita pun jawab lapis yang kedua. Wajah kata Tuhan ada. Nah, iaitulah ada alam ini. Selapis. Nak hurah ku jalan ada selepas daripada tak ada. Kok jalan baru. Itu dua lapis. Semula. Tengok. Orang tanya kita, Tuhan ada ke tak ada? Kita jawab ada. Apa dalil Tuhan ada? Alam ini. Itu selapis. Cuba hurai. Ada makhluk. Itu dalil ada Tuhan. Kita pun hurai. Dengan huraian ada makhluk mula daripada tak ada. Ataupun kita nak hurai ada makhluk atas jalan mungkin. Maka itu pun dipanggil huraian lapis yang kedua. Itu dipanggil dalil tafsili. Dalil tafsili ni ia masuk lapis hurai yang kedua. Dia nak hurai wajah kata makhluk ni dipanggil dalil di atas ada Tuhan. Mana wajah huraian ni? Itu dia ni. Tak kira lah nak jawab pihak mungkin makhluk ni atau nak jawab pihak baru makhluk. Baru ni yang mana ada mari dia tak ada. Itu dipanggil dalil tafsili dah. Itu dia. Fayujibuhu, maka jawab ia seorang akan orang yang tanya. Mas'ul tu. Nah. Mas'ul tu dia pergi jawab sa'il, orang yang bertanya. Dia pergi jawab lagu mana? Dia pun jawab. Tak kira lah. Jawab wajah ada makhluk mari dia tak ada, ataupun jawab wajah makhluk tu mungkin, yakni jawab dalam bentuk lapis yang kedua. Itu dipanggil dalil tafsili. Kalau dia tak boleh jawab lapis yang kedua, boleh kat lapis yang pertama. Mana dalil Tuhan ada? Ada alam ini. Cuba hurai, yakni cuba pergi selapis lagi, tak boleh lagi dah. Ada alam ini saja. Kat tu je boleh hoyak. Wa amma izalam yujibuhu, dan ada pun apabila tidak menjawab ia mas'ul, akan sa'il, orang yang bertanya. Bal qala lahu, bahkan dia boleh mampu berkata lagu ni je. Hazihi makhluqat faqat. Makhluk ni dalil ada Tuhan. Kat tu je boleh hoyak. Tak boleh nak hurai. Pihak makhluk ni imkan ko, pihak makhluk ni hadis baru ko, tak boleh nak hurai. Walam ya'rif min jihatil imkaniha, tak boleh nak ayat jihad makhluk ni pada pihak imkan kau mungkin kau terima tak ada, tu panggil mungkin. Atau pihak makhluk ni wujudiha ba'da adami, ini pihak baru, makhluk ni ada daripada tak ada. Fa yuqalu lahu dalil ijmali, maka dipanggil dalil selapis tu dalil ijmali.
Mana contoh? Apa beri contoh? Perhati molek. Orang tanya kita, Tuhan ni ada ke tak ada? Kita kata ada. Mana dalil Tuhan ada? Bila you minta mana dalil, terbenar permintaan itu dalil ijmali, terbenar you minta dalil tafsili. Dia berkata, mana dalil Tuhan ada? Kita berkata, dalil Tuhan ada makhluk ni. Jawab sepakat tu lepas dah dalil ijmali. Dan ayat dia panggil dalil ijmali. Lepas kalau nak pergi kepada dalil tafsili, dia kena hurang. Mana wajah kata makhluk ni jadi dalil di atas ada Allah. Ada dua wajah huraian dalil tafsili. Nak hurai ko wajah mungkin, imkan, atau nak hurai ko wajah apa? Wajah wujudiha ba'da adami. Ataupun wajah baharu. Kalau wajah mungkin, apa makna wajah mungkin? Mungkin ni yang mana gini? Terima ada, terima tak ada. Makhluk ni asalnya terima ada dan asalnya terima tak ada. Asal kita ni nak ada pun tak apa, nak tiada pun tak apa. Bila makhluk asalnya nak ada tak apa, nak tiada tak apa, tiba-tiba pergi berat balik ada. Oh, ada kita sekarang. Oh, tubik. Terkeluar, ada kita dah ni. Maka keluar jadi timbul jadi ada kita ni. Siapa dia memberak bagi ada? Asal kita seimbang macam neraca, macam dacing. Ada, tiada. Mengekal balik tiada atau mengubah daripada tiada kepada ada. Siapa dia nak memberak belah ada, memberak belah tiada? Itu kudrat Tuhan. Mustahil benda yang asal seimbang sama berat tiba-tiba pergi berat sebelah dengan sendiri dengan tiada tukang yang memberi berat. Maka tiba-tiba pergi berat sebelah ada tukang yang menekan tu, itulah dalil kata Tuhan ada. Sebab makhluk, apa dalil Tuhan ada? Makhluk ini selapis. Mana wajah makhluk ni dalil Tuhan ada? Sebab makhluk ni dia mungkin. Bila dia mungkin, terima ada, terima tak ada. Tiba-tiba pergi berat balik ada. Ada tukang yang menekan tu, ada tukang yang menekan jadi ada. Itu dipanggil dalil tafsili. Satu wajah dalil tafsili. Atau nak tafsir macam ni. Mana dalil Tuhan ada? Oh, dalil Tuhan adanya alam ini. Makhluk ini jadi dalil Tuhan ada. Mana dalil makhluk ni jadi dalil Tuhan ada? Oh, daripada pihak baru. Mana pihak baru? Wujud ba'da adam. Ada makhluk selepas tak ada. Yang ni makhluk ni dulu tak ada. Ini masuk lafaz yang kedua. Makhluk ni dulunya tak ada. Bila makhluk ni dulunya tak ada, tiba-tiba sekarang ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Maka ada sekarang siapa yang mengada? Dulunya tak ada. Tiba-tiba sekarang ni ada, siapa mengada? Boleh ke makhluk yang tak ada ni ada dengan sendiri? Apakah makna makhluk ni ada sendiri? Maksud makhluk ada sendiri, maknanya makhluk menjadikan dirinya sendiri. Apa makna makhluk menjadikan dirinya sendiri? Ini ketika makhluk tak ada, dia menjadikan dirinya. Ini akal tak terima. Kerana semasa dia tak ada, dia nak buat diri dia pun tak ada masa tu. Semasa dia nak mewujudkan dirinya, dia tak wujud lagi masa tu. Seolah-olah kita kata, kamu ni datang daripada mana? Sayalah yang memberanakkan diri saya. Sayalah yang melahirkan diri saya. Sayalah yang menciptakan diri saya. Sayalah yang melahirkan, yang memberanakkan diri saya. Masa awak nak beranak ke diri awak nak melahirkan diri awak tak ada masa tu. Macam mana yang tak ada nak beri ada pada diri dia? Dia pun tak ada masa tu. Maka ketika tak ada kita, Tuhanlah mengada kita. Terkadang mengada dengan makna memberi ada. Mengada dengan makna memberi ada. Pas kita nak memberi ada pada kita, kita tak ada masa tu. Kita tidak mempunyai ada masa tu. Semasa kita tidak mempunyai ada, macam mana nak memberi ada pada diri kita? Sebab itulah diri tak ada, tak boleh nak mengadakan diri sendiri. Seperti puak-puak sains, puak-puak falsafah yang mengatakan istilah semula jadi. Apa makna semula jadi? Menjadi diri sendiri. Menjadi sendiri. Mustahil. Mesti ada tukang yang menjadi. Benda yang adanya datang daripada tak ada. Ketika tak ada tu, mesti berhajat kepada tukang yang menjadi. Mustahil jadi sendiri. Dunia ni tak ada semula jadi. Semuanya Tuhan menjadi. Tak ada istilah semula jadi. Semuanya Tuhan menjadi. Allah Rabbil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala winapuk kepada kita kefahaman ilmu usuluddin. Mudah-mudahan kita faham ilmu usuluddin. Usuluddin tunjang agama. Ya Allah, berikanlah kami, keluarga kami, anak beranak kami, keturunan kami mahir faham ilmu usuluddin. Kerana kalau tak sah ilmu usuluddin, tak sah semaya.
tak sah puasa, tak sah zakat, tak sah haji, tak kenal Tuhan, tak sah ibadat. Tak kenal Tuhan, tak sah agama. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dipanggil ilmu tapak agama. Usuluddin, ai asluddin ataupun asasuddin. Agama seperti fiqh, contohnya sembahyang dipanggil imanuddin, as-solatu imanuddin, sembahyang tiang agama. Kalau tak ada tiang, runtuh agama. Kena ada tiang, kena ada sembahyang. Pas sembahyang dia nak baca atas apa tiang agama? Tiang dia kena ada tapak. Mana tapak agama? Tapak agama ialah akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula dalam agama kena kenal Allah, kena belajar ilmu usuluddin, kena belajar akidah, kena reti akidah. Kena belajar ilmu usuluddin, kena belajar 5 bulan aqidul iman, sifat Allah, sifat Rasul kena belajar. Bila belajar sifat Allah, bila belajar sifat-sifat Rasul, keluarlah 50 aqidul iman. Maka sifat Allah, sifat Rasul yang dipanggil 50 aqidul iman, kena belajar serta tahu dalil. Sekurang-kurang tahu dalil ijmali tak apa dah. Apa dalil ijmali? Dalil khas lapis. Dalil tafsili, dalil yang perlu kepada lapisan kedua. Dalil ijmali, dalil yang sekadar lapisan pertama. Mana dalil Tuhan ada? Makhluk ni dalil Tuhan ada. Kat tu je boleh jawab. Hazihi makhlukat faqat kat tu. Wa huwa, dan iaitu dalil ijmali kafin indal jumhur, di sisi jumhur ulama. Dalil ijmali ni sah dah, padai dah. Tak dosa dah. Tetapi ada setengah ulama menyalahi jumhur, dia kata berdosa lagi orang yang hanya pandai dalil ijmali saja, tak reti dalil tafsili. Buat gapo hidup? Cari pitih siapa halu-halu, sehalu-halu pitih cari. Tak berhenti cari pitih. Nak kenal Tuhan berhenti. Itu dia. Duk kalut cari rezeki, tak kalut nak cari Tuhan yang beri rezeki. Duk kalut nak mendapatkan rezeki, nak kenal rezeki, tak kalut nak kenal Tuhan yang memberi rezeki. Kalau tak ada rezeki, takut. Tak ada rezeki, kenali. Tak ada rezeki, khawatir. Tapi kalau tak ada pengenalan tentang tukang yang memberi rezeki, tak kenal tukang yang memberi rezeki, tak kenal Tuhan yang memberi rezeki, awak tak rasa kenalin, awak tak rasa takut, awak rasa biasa saja. Tak dapat kenal Tuhan yang memberi rezeki, awak relax. Tetapi tak dapat rezeki, awak kenalin, awak tidur tak jenera, awak duduk tak sedap. Apa kita lagu ni? Itu dia. Bahkan mana lebih mudarat, tak kenal Tuhan yang memberi rezeki ke, kau tak dapat rezeki? Mana lebih mudarat? Tak dapat rezeki, tak dinafikan satu mudarat. Tak boleh rezeki dipanggil mudarat. Secara zahirnya dipanggil mudarat ni sebagai orang awam. Tak dapat rezeki dipanggil mudarat orang arif. Sama je, dapat rezeki, tak dapat rezeki bila datang daripada Allah. Tak ada yang boleh beri mudarat melainkan Allah. Ni sebab kita orang awam, tak dapat rezeki satu mudarat. Betul? Tetapi mana lebih besar mudarat? Tak dapat rezeki dengan tak dapat kenal Tuhan yang memberi rezeki. Maka mudarat lebih besar kalau kita tak kenal Tuhan yang memberi rezeki. Maka bila tak kenal Tuhan yang memberi rezeki, itu mudaratnya lebih besar daripada tak boleh rezeki. Apa sebab kita nak kenalin tak boleh rezeki itu bersangatan lebih berbanding dengan tak kenal Tuhan yang memberi rezeki? Tuhan yang memberi rezeki, tak kenal dia, kita tak kenal dia. Kita tak takut. Sepatutnya bila tak kenal Tuhan yang memberi rezeki, kita kena rasa takut yang bersangatan. Tidur tak jenera, makan tak lalu, tidur tak lena. Sebab apa awak ni macam ni? Kenapa tidur tak lena? Kerana tak kenal Tuhan yang memberi rezeki. Selama ini sibuk kenal rezeki saja. Sibuk ambil tahu pasal rezeki. Macam mana nak mendapat loan, nak buat loan, nak bayar hutang macam mana nak dapat gaji besar, macam mana nak naik pangkat. Sibuk nak mendapatkan maklumat tentang rezeki. Tak bersibuk-sibuk, tak bertungkus lumus, tak berkalut, tak bertungkus lumus untuk mendapatkan maklumat tentang Tuhan yang memberikan rezeki. Tuhan dia tak nak kenal, dia ambil barang dia ambil tak berhenti. Tuhan tak kenal. Apa adab kita dengan Allah Ta'ala?
Pas besok nak masuk syurga tu. Allah, perasanya, sedapnya mulut ni. Dunia ambil barang tak kenal tuan. Esok nak masuk rumah dia, nak masuk syurga dia pula. Dah perangai. Pok kita ni. Sibuknya fikir ni. Macam mana nak boleh sijil tu, pas nak boleh sijil ni, nak boleh sijil tinggi lagi. Apa tu juga? Supaya gaji besar, supaya mudah cukup makan. Tak apa lah. Sebab nak suruh selamat dunia okay, ni. Fikirlah cara-cara nak mendapatkan rezeki. Nak suruh selamat dunia. Itu satu usaha. Bagus dah situ, cerdik dah satu segi. Tepat tak cerdiknya? Tinggal usaha nak selamat akhirat. Hanya bertungkuh lumus berusaha nak selamat dunia saja, tak bertungkuh lumus nak menyelamatkan akhirat. Sepatutnya di samping bertungkuh lumus menyelamatkan diri daripada mudarat dunia, kena juga bertungkuh lumus menyelamatkan diri supaya selamat daripada mudarat akhirat. Bahkan kena lebihkan usaha bertungkuh lumus menyelamatkan diri daripada mudarat akhirat. Akhirat kena usaha lebih. Sebab apa? Kerana mudarat akhirat lebih besar daripada mudarat dunia. Barang yang mudaratnya lebih besar, usahanya kena lebih. Tak dinafikan dunia kena usaha juga dunia sekadar. Kena usaha juga sekadar dunia. Tetapi nisbah lebih kena lebihkan akhirat, kerana mudarat akhirat lebih besar pada mudarat dunia. Siapa dia kata mudarat akhirat dengan mudarat dunia sama, bimbang takut rosak orang. Jangan kita kata kena usaha dunia akhirat sama berat kerana mudaratnya sama, nikmatnya sama. Tak sama. Nikmat dunia tak sama dengan nikmat akhirat. Mudarat dunia tak sama dengan mudarat akhirat. Kalau nikmat akhirat lebih besar, nikmat dunia itu kecil, maka walaupun usaha sama-sama usaha, tetapi lebih ditekankan yang nikmatnya lebih besar. Kereta Ferrari, kereta Mercedes, kereta Ferrari, nikmatnya lebih besar. Kereta sorong, kereta tolak, nikmatnya lebih kecil. Maka nikmat yang lebih besar, lazim usaha lebih besar. Ini makruf, ini kaedah. Tak payah tengok Quran hadis bagi lagu ni. Bagi makruf, bagi daruri, boleh fikir sendiri. Bagi yang semua manusia faham. Bagi makruf. Nikmat dunia lebih sedap daripada nikmat nikmat akhirat lebih sedap daripada nikmat dunia. Maka sudah makruf, sudah semestinya nikmat yang lebih besar memerlukan usaha yang lebih kuat. Dan mudarat dunia lebih menyakitkan, lebih menyiksa, lebih menakutkan daripada mudarat dunia. Bila mudarat akhirat lebih besar daripada mudarat dunia, sudah sepatutnya usaha nak melepaskan diri daripada mudarat akhirat kena lebih kuat, lebih besar, lebih bersangatan, lebih bersungguh, lebih pedih usahanya daripada usaha nak melepaskan mudarat dunia. Kita kerja dunia takut kesesak tu, tidur tak berapa nak jenera mana. Bahkan ahli akhirat nak belajar relax, buat menguat, buat slow, buat tak berhenti. Cuba fikir-fikirkanlah. Tu dia. Kesimpulannya, Bapa nak tanya lagu ni lah pada diri Bapa dan kita semua. Nak masuk tempat kerja, nak jadi pegawai bank. Tempat kerja tu, pegawai bank tu duduk dalam pejabat. Tempat kerja tu selesa, ada akaun. Tu dia. Ataupun kerjaan yang nak menghasilkan rumah banglo 2 tingkat. Ya, rumah banglo kalau 2 tingkat harganya berapa lah ni? 1 juta dah, 1 juta. Ada kali dah 1 juta dah. Banglo 2 tingkat dah ada 1 juta dah. Maka nak mendapatkan rumah banglo yang harganya 1 juta, usahanya macam mana? Usahanya biar padan dengan harga 1 juta. Kalau nak mendapatkan rumah teres yang harganya ratus-ratus ribu, maka harganya biar padan, biar sepadan dengan rumah teres tu. Tak sama harga satu orang manusia nak mendapatkan rumah banglo 1 juta dan satu orang manusia usahanya nak mendapatkan rumah teres yang harganya ratusan ribu. Usahanya tak sama. Mana lebih tinggi usahanya? Kalau nak dapat rumah teres, Jumaat Sabtu dapat cuti, nak dapat rumah banglo, Jumaat Sabtu tak dapat cuti. Kalau rumah banglo tu 2 juta, 3 tingkat, harga 2 juta, atas bukit, maka bukan sekadar tak dapat cuti Jumaat Sabtu, mungkin malam pun kena kerja, mungkin kena keluar awal balik lewat. Maka kalau banglo itu 10 tingkat, kondominium
milik dia belaka, itu mungkin 50 juta. Maka nak mendapatkan rumah yang harga 50 juta, semakin tinggi kena usaha. Mungkin tak dapat tidur, mungkin kena makan ubat tidur, mungkin tak sempat makan. Nak makan dalam kereta, makan makanan segera je. Tak sempat makan kat kedai, makan masakan isteri, tak ada masa nak tunggu masak lambat. Makan dalam kereta, masa makan tak cukup, masa tidur tak cukup, kerana nak mendapatkan rumah banglo yang harganya 50 juta. Maka di sini boleh keluarkan satu kaedah, semakin tinggi nilai suatu barang, semakin tinggi usahanya. Semakin tinggi nilai suatu barang, semakin tinggi usaha untuk mendapatkannya. Maka bapa nak tanya, banglo yang 50 tingkat yang panggil kondominium tu, yang harga 50 juta dengan syurga yang paling rendah sekali. Bukan syurga Firdaus, syurga paling rendah. Kita katalah syurga nombor berapa? Ambil syurga nombor 5 ke nombor 7 ke nombor berapa kan? Syurga paling rendah. Bukan syurga nombor 1 ataupun syurga yang paling rendah sekali. Nilai syurga yang paling rendah dengan kondominium yang harganya 50 juta. Mana lebih tinggi nilainya? Bahkan kondominium, kalau dia tu 1000 tingkat, di yang mana 1000 tingkat tu ada di pelosok dunia, nak dibandingkan dengan syurga yang paling murah, tinggi lagi nilai syurga yang paling murah. Maka kalau nak dapat kondominium yang 50 juta, tidur tak cukup, makan tak cukup, apa nak kata kalau nak mendapatkan syurga? Adakah nak mendapatkan syurga tidur? Adakah nak mendapatkan syurga dengan kita buat relax? Adakah nak mendapatkan syurga cukup dengan kita buat sambilan sambil lewa, buat sambil-sambil saja? Cuba kita fikir. Kalau dah jumlah banyak ni, usahanya banyak ni, kalau jumlah tinggi, usahanya kena tinggi lagi. Mana matematik kita, mana ilmu matematik kita, mana ilmu akal kita, mana hipotesis kita, mana fikiran akal kita. Kata belajar pandai dapat CG tu CG ni, takkan hal ni kita tak boleh nak fikir. Kena fikir. Kalau nak mendapatkan kondominium yang 50 tingkat, harga 50 juta, makan tak cukup, minum tak cukup, apatah lagi nak mendapatkan syurga. Maka para wali-wali Allah, makan tak cukup, tidur tak cukup, minum tak cukup, rehat tak cukup, nak meluangkan masa bersama keluarga tak cukup. Apa? Kerana bersibuk-sibuk nak mendapatkan kesenangan akhirat, iaitulah syurga. Pak kita tak kenal syurga hak murah sekali, nama apa tahu syurga hak murah sekali. Hak kenal syurga Firdaus. Ada perasaan tu nak syurga Firdaus tu kan. Usaha taklah mana. Tuhan tak kenal. Allah. Tuhan dah tak kenal. Pada ambil barang dia, dah ambil rezeki dia, Tuhan tak kenal. Pas esok nak masuk syurga, nak bawa harga mahal sekali. Firdaus, cuba kita kira lah diri kita tergamuk kan lagu ni. Ambil barang orang, Tuhan tak kenal. Pas esok nak masuk syurga, harga mahal sekali. Tuhan tak kenal. Lah, apa orang lagu ni? Jadi, itulah pakai-pakai baik lah, babo. Dan kita semua pakai-pakai baik. Harap Tuhan jaga diri kita, Tuhan baik kita. Mudah-mudahan selamatlah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oh, ku apa dah? Lewat dah. Pada ni. Habis itu wa ammat taklidu wa huwa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis tiga tu dah. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selamatlah kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingat, jangan tinggal ilmu fardu ain, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Walau di mana kita berada, walau kita nak belajar universiti, belajar sekolah, belajar pondok, kalau nak kerja, ikutlah nak duduk mana pun jaga molek tiga perkara ni pakai nak beramal. Tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain belajar, fardu ain beramal. Bukan belajar selesai dak, sudah belajar kena beramal pula. Dengan akidahnya, dengan fiqhnya, dengan tasawuf. Akidah nak beramal macam mana? Kena berpegang buat i'tikad. Jangan belajar sampai-sampai detail tapi tak i'tikad, tak percaya, jangan, kufur juga. Fiqh belajar tapi tak semaya, tak puasa, jangan, kena belajar, kena buat. Tasawuf begitu juga, belajar bab sabar, bab redha, bab memaaf, bab tidak dengki, tidak ujub. Tapi tu duk sombong lagi. Auzubillah. Kena amal. Belajar tiga ini fardu ain dan amal dengan tiga ini fardu ain. Baru lepas kita dunia akhirat, baru boleh masuk syurga Tuhan insya-Allah jika Tuhan izin. Begitu. Ingat, apa yang nombor satu kita buat nombor satu, apa yang nombor dua kita buat nombor dua. Jangan hak nombor dua kita buat nombor satu, hak nombor satu kita buat nombor 100. Jangan.
Dunia nombor berapa, akhirat nombor berapa. Mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang perlu ditekankan, mana yang kurang ditekankan. Bukan suruh tinggal, suruh letak tepat dia. Hak mula-mula, hidup mula-mula. Hak ke dia, hidup dia. Itu dia ni. Ingat, pastikan anak-anak kita, isteri kita, pasangan kita, keluarga kita ni belajar ilmu fardu ain. Supaya selamat akhirat sana, selamat dunia akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan ikhlas kita belajar kerana Allah dan Rasul. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abah harap-harap sangat pok kita ini istiqamah belajar ilmu fardu ain dan istiqamah beramal. Dan baba harap sangat-sangat dan nak minta tolonglah kalau boleh. Baba nak tekanlah, nak minta tolong kalau tak menyusah supaya para pendengar, para penonton, para jemaah doakan baba, minta biar baba pun boleh istiqamah belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Walau kita dah mengaji pun kita nak belajar juga. Baba belajar dengan guru baba. Tu baba sendiri pun belajar lagi. Masih tak berhenti. Masa kita belajar dengan tutu kita di Ftani, di Yamen ni, mari ngaji lagi, duduk dengan para habib. Walau kita sudah boleh mengajar, jangan berhenti belajar. Belajar ni berhenti bila mati, bukan bila jadi tok guru, bila boleh master, boleh PhD, boleh buka pondok berhenti. Jangan ngaji kena sama. Tadi celuk-celuk lah, ngaji kena ngaji sama. Kena istiqamah dalam mengaji walaupun kita sudah mengajar. Dan yang paling diutamakan dalam belajar, utamakan belajar fardu ain. Utamakan dia boleh beramal. Barulah boleh kita utamakan yang kedua fardu kifayah. Kena cerdik dalam menyusun mana yang penting diletak dulu, mana yang kurang penting diletak kemudian. Ya Allah, mudah-mudahanlah kita selamat ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita. Mudah-mudahan Tuhan tunjukkan kepada kita yang mana benar itu benar. Mudah-mudahan Tuhan tunjukkan kepada kita yang mana palsu itu palsu. Mudah-mudahan kan izin kita boleh terima kebenaran. Dia boleh tahu apa yang benar. Dan mudah-mudahan Tuhan izin kita boleh nampak keburukan dan Tuhan izin kita boleh tinggal apa yang buruk. Walau kita duduk lama dah dengan benda buruk tu, tetapi taufik boleh tinggal benda yang buruk itu. Harap-harap Allah Ta'ala selamat kita semua. Harap-harap Allah Ta'ala selamatkan baba dengan berkat para jemaah dan berkat para penonton. Allah Ta'ala selamatkan baba dan kita semua, khususnya yang ada dalam pengajian kita pada petang ni. Harap-harap kita selamatlah dunia akhirat dengan sempurna pengajian dan amalan akidah fiqh tasawuf. Amin ya rabbal alamin. Tu dah apa tu? Jangan tinggallah ilmu ni dah. Pastikan kita belajar semua. Dan kalau nak pahala lebih lagi, kita usaha biar masyarakat ni belajar ilmu tauhid fiqh tasawuf. Yang mana yang ada idea lebih, cuba usahalah. Ada yang share dalam bentuk WhatsApp, share dalam bentuk internet. Ada yang nak program tempat belajar, ada yang nak buat program di universiti, ada yang nak buat program di sekolah. Kreatif kita masing-masing. Ada yang cuba nak belajar, nak balik mengajar di surau-surau. Ada yang cuba nak belajar di rumah dia, ada yang cuba nak buka surau sendiri, cuba nak mengajar ilmu fardu ain. Ikutlah, cuba sebar pemahaman fardu ain. Sebar ilmu tauhid dan tasawuf. Semua ulama-ulama pondok, guru-guru pondok sepakat dalam berusaha nak sebar tauhid fiqh tasawuf. Semua tok guru bawa dia guni. Semua tok guru pondok. Kalau ada satu orang tok guru pondok tak bawa tauhid fiqh tasawuf, kita jangan ikut dia. Pergilah mana-mana pondok. Tu dia. Kita berani jamin kebanyakan 99% guru-guru pondok bawa pemahaman akidah fiqh tasawuf, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, fiqh kalau tempat kita mazhab Syafi'i, dan bawa tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi dan umpamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi apa yang baik mari daripada Allah dan Rasul, daripada alim-alim ulama dan guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan mana yang silap, sabqul qalam, sabqul lisan, kadang-kadang bapa tersilap cakap, kadang-kadang tercakap cepat tu jadi silap. Itu sebenarnya memang kekurangan, kelemahan, kejahilan, kebodohan daripada bapa sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki silap bapa, Allah Ta'ala apa dosa bapa dan kita semua, Allah Ta'ala baiki silap kita dan dosa kita semua. Allah Ta'ala dan Rasul kita dunia akhirat. Harap kita semua masuk dari syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, apalah semua dosa-dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, guru kami, ibu bapa kami, sahabat kami, teman-teman kami, anak murid kami, orang yang pernah kami berjumpa kemah, kami tak berjumpa, kami kenal, kami tak kenal, termasuk yang musuh kami, khianat kami, tak puas hati dengan kami, dendam dengan kami, sihir kami, santau kami, mengupak kami dalam WhatsApp, sindir kami, maki hamun kami, cuba buruk-burukkan kami, apa lagi, sangka jahat pada kami, silap faham dengan kami, dan sentiasa suka silap faham terhadap kami. Apakalah dosa kami dan mereka itu, ibjuhlah kami dan mereka itu, dan maafkanlah kami dan orang yang pernah kami buat zalim kepada mereka suatu ketika dahulu. Allahumma aslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang baik setiap saat. Baiklah kami di sisi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami kebaikan zahiran wa batinan. Jadikanlah kami orang yang betul-betul baik di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat. Walaupun pada zahir masyarakat nampak buruk kami, jadikanlah kami orang yang betul-betul baik di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dan redha daripada-Mu ya Allah. Itulah surga hakiki bagi orang arifin. Ya Allah, jadikanlah kami semua umat Nabi Muhammad, khususnya yang hadir dalam majlis pengajian pada hari ini, jadikanlah kami orang yang sentiasa diredai, dirahmati, disayangi oleh Allah dan Rasul selama-lama dunia akhirat. Itulah surga hakiki bagi arifin. Allahumma farrij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tenangkanlah, lapangkanlah hati kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat biarlah tenang hati kami, bahkan dalam kubur tenangkanlah hati kami. Tenangkanlah hati kami walau banyak bala bencana, musibah, musuh-musuh, yang cercaan, kata-kata hina datang kepada kami. Tenangkanlah hati kami di dalam mujahadah, di dalam dakwah, di dalam taat menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenangkanlah hati kami di dalam belajar dan dakwah menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Rabbana, ya Rabbi, ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Wahai Tuhan kami ni banyak buat zalim, buat jahat, kami banyak menjahili diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ni banyak buat zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Allah tak ampun dosa kami, kalau Allah tak rahmati kami, kalau Allah tak sayang kami, dan akuna minal khasirin, nescaya celaka kami ya Allah. Celakalah kami kalau Allah tak sayang, kalau Allah tak ampun dosa kami. Sungguhnya kami banyak dosa ya Allah, khususnya babo ni banyak sangat-sangat dosa, banyak terlajak dosa ya Allah, malu dengan Allah, malu dengan wali-wali Allah ya Allah. Tapi Allah dan wali-walinya bersifat dengan Rahman, bersifat dengan Ar-Rahim, mereka pasti terima kita, mereka pasti maaf kita, kami percaya dengan sifat rahmat itu ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah, rahmatilah kami sentiasa dunia akhirat ya Allah. Apalah kami dosanya penuh dengan dosa ya Allah, banyak sangat-sangat dosa, khususnya bapa ni ya Allah, dosa banyak sangat, malulah ya Allah. Memang patutlah kalau masuk dengan Kau pun ya Allah, memang patutlah kalau kami diazab, memang patutlah kalau kami diseksa dengan selama-lamanya ya Allah. Namun kami takut padamu ya Allah, namun kami minta dengan rahmat-Mu ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah, cabutlah segala azab-azab yang sepatutnya jatuh kepada kami. Apalah semua dosa-dosa kami ya Allah, dengan berkat rahmat-Mu, dengan berkat kekasih-Mu, dengan berkat segala para habaib dan orang-orang soleh dan para alim ulama wali-wali-Mu ya Allah. Ya Allah, cabutlah segala azab-azab yang sepatutnya jatuh kepada kami ya Allah. Cabutlah segala bala-bala yang sepatutnya jatuh kepada kami ya Allah. Cabutlah segala denda-denda, dosa-dosa yang sepatutnya jatuh kepada kami ya Allah. Samakanlah kami dunia akhirat ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah. Khuz biyadi ya Allah bi rahmatika ya Allah. Khuz biyadi ya Rasulullah bi syafaatika ya Rasulullah. Qalat hilati wa qasurat dzunubi, sikit je usaha kami, banyak pula dosa kami, tetapi kami percaya dengan rahmat-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami, berikanlah taufik hidayah kepada kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh menuju kebenaran dan supaya kami boleh bersungguh-sungguh meninggalkan kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan dunia fil akhirati hasanah, dan segala kebaikan akhirat. Wala kami minta segala kebaikan dunia akhirat berilah kepada kami. Wa qina azabal kubur, wa qina azabal masyar, wa qina azabal mizan, wa qina azabal sirat, wa qina azaban nar, wa qina azabal yaumil akhirah. Jadilah kami daripada segala azab dunia akhirat, azab kubur, azab pada masyar, ada azab mizan, azab as-sirat, azab neraka, segala jenis azab yang kami tahu, kami tak tahu. Jadilah kami daripada segala azab itu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rahmatilah kami, berkatilah kami, kurniakan kami cahaya dunia zahiran wa batinan, setiap juzuk, setiap penjuru kami, kurniakanlah kami cahaya depan, belakang, luar, dalam, iaitulah cahaya kebenaran, cahaya Rasulullah, cahaya rahmat Allah, cahaya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya kebenaran agama-Mu ya Allah. Letakkanlah pada diri kami dan jauhilah kami daripada segala kegelapan nafsu, kegelapan maksiat, kegelapan dunia yang selama ini mengkelaburi mata kami, yang menggelapi hati kami ya Allah. Terangilah kami dengan cahaya Allah, cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum.